Okey, locus itu adalah laluan bagi titik yang bergerak mengikut syarat yang tertentu. Okey? Macam tadi kita ada matahari kan? Apa tu? Di sekelilingnya kita ada, okey. Ni dia. Ni orbit, kita ada bumi. Bumi ni mengelilingi matahari, beredar mengelilingi matahari. Laluan dia ni, inilah locus. Okey, locusnya apa nama dia? Namanya adalah elips ataupun bujur. Okey, bentuk elips atau bentuk bujur. Kalau tadi yang larian tu, atlet berlari tu dalam trek yang lurus, maka locusnya adalah dalam bentuk garis lurus mengufuk. Okey? Tu konsep dia lah untuk hari ni. Okey, ada lagi. Ni contoh dia. Ni contoh dalam kehidupan harian kita yang biasa kamu guna. Di dapur ataupun di bilik air. Kita ada pilih air. So, bila kamu buka sahaja air ini, apa yang berlaku? Air ini akan menitis ke bawah ke atas? Okey, ke bawah. Okey. Kenapa air menitis ke bawah? Kenapa dia tak menitis ke atas? Kenapa dia tak naik ke atas? Kenapa dia mesti menitis ke bawah? Boleh tak respon? Siapa-siapalah. Ya, betul Nurin. Kerana disebabkan oleh daya tarikan graviti. Kalau kamu buka pilih air, air tiba-tiba naik ke atas, wah, maksudnya kat rumah kamu tidak ada graviti, kamu pun boleh terbang lah maksudnya kan, macam di angkasa. Okey. So, air ini akan menitis ke bawah. So, air ini menitis ke bawah. Okey. Jatuh ke atas lantai. Andai kata kita letakkan satu titik P ini adalah titisan air, dia bergerak ke bawah, bentuk apa kamu dapat? Locus dia. Dia ni. Satu garis lurus. Tapi apa nama dia? Garis lurus apa? Ya, namanya adalah garis lurus mencacang, okey? Sebab apa mencacang? Sebab dia menegak. Menegak kan? Menegak jatuh ke bawah. Okey? So, locusnya adalah garis lurus mencacang. Ini kamu kena berimajinasi. Bab 8 ni kamu kena lebih berimajinasi dan juga kena tahu melukis. Okey? Jadi, tolonglah hujung minggu ni carilah jangka lukis kamu. Kalau kamu ada simpan kat mana-mana ke ataupun yang belum ada, mungkin boleh cari di kedai. Kita minggu depan akan guna jangka lukis. Jadi, setiap orang mesti ada lah jangka lukis, protector tu. Okey? Hari ni tak ada lagi lah guna. Okey? Contoh yang seterusnya, kita ada apa dia ni? Okey, kita ada jam dinding. Di bawahnya kita ada bendul. Kita ada alunan bendul kat bawah ni. Biasa kat rumah kamu mungkin ada lah kot. Tapi tak semua rumah mungkin ada sebab dia mahal. Ada alunan bandul kat sini. Okey, bila mana jam ini berfungsi, alunan bandul ini akan bergerak. Okey, contohlah saya lukis kat bawah ni supaya kamu nampak. Okey, dia akan bergerak katakan daripada sini. Dia akan bergerak ke kanan. Kemudian dia akan bergerak semula ke sebelah kiri. Dia berulang-alik. Okey, sekarang ni titik dia bagi adalah pada hujung bandul kamu ini. Bandul tak silap saya nama dia bandul lah kot. Okey, bandul ni bila jam ini berfungsi, dia akan bergerak ke kanan, dia akan bergerak ke kiri. Di atas laluan yang sama. Bergerak ke kanan, bergerak ke kiri. Titik P dia, okey? Dia bergerak lah. So, hasil daripada pergerakan titik P ini, dia menghasilkan bentuk apa? Locus dia tu. Namanya apa? Agak-agak nama dia apa? Leng? Lengkuk. Lengkuk. Lengkuk ke lengkung? Lengkung. Okey. Betul. So, dia menghasilkan locus
yang berbentuk lengkung ataupun kamu boleh tulis lengkok. Dua-dua ni diterima sama ada lengkung ataupun lengkok. Nampak dia bergerak ke kanan. Ni lengkungan lah ni. So dia menghasilkan bentuk lengkung ataupun lengkok nama dia Tolong pastikan bila kamu buat nanti, kalau ada latihan ke, nama dia kena betul lah. Sebutan pun kena betul, perkataan dia pun kena betul lah. Okay. Lengkung ataupun lengkok. So kamu dah nampak kat sini. First kali kamu kena tengok dulu bila titik tu bergerak, bentuk apa dia terhasil. Kemudian kamu namakan bentuk tersebut. Okey? Dah ada 3 dah. Tadi dalam video bumi tu mengelilingi matahari, kita dapat bentuk elips atau bujur. Kemudian video yang kedua, atlet berlari di landasan, kita dapat satu garis lurus mengufuk. Yang ketiga, kita dapat air kepala air tu, kita buka pilih air tu, air menitis ke bawah, kita dah dapat garis lurus mencacang. Kemudian sekarang kita dah jumpa lokus yang berbentuk lengkung ataupun lengkok pula. Okey? Banyak so yang penting sekali kamu tahu bentuk apa yang terhasil bila titik tu bergerak. Okey, contoh berikutnya kita ada kipas. Okey, kita ada kipas di mana titik P kamu ini adalah pada bahagian hujung bilah ini. Okey? Hujung bilah kipas ini titik P itu. Bila kipas ini di-on-kan, kita switch on kipas ini akan berpusing. Jadi, titik P itu dia akan bergerak. Dia akan membentuk apa dia? Lokus apa? Kena pasti dulu. Bila dia bergerak, titik tu dia akan membentuk apa? Kemudian baru namakan. Topik ni memang kamu kena bercakap Saya suka bila kamu bercakap. Kamu keluarkan idea kamu nampak kat situ apa dia bentuk dia dan kamu namakan, kamu yang faham. Okey? Buka je mic tu, cubalah. Kita ada 9 orang ni, tak ramai pun yang masuk kelas hari ni. Bentuk apa tu? Hujung. Okey, bentuk bulat. Okey, Nurin, betul kita dapat bentuk bulat. Okey? Macam mana boleh terhasilnya bentuk bulat tu? Okey, ni dia Okey. Nampak tak titik tu? Sebenarnya dia dah bagi dah. Okey, nampak ni. Ni titik kan? Bila kipas bergerak, berfungsi, di-on-kan, titik tu akan bergerak 360 darjah dan dia akan membentuk satu bulatan. So, nama dia adalah, bolehlah namakan dia. Bentuk bulatan. Tu saja. Settle. Okey, nampak? Dalam kehidupan harian kita sebenarnya banyak sangat benda melibatkan lokus. Okey, selain daripada kipas yang ada di sini, apa lagi? Kalau kat bilik kamu sekarang ni ataupun ruang tamu, kamu mesti ada, di rumah kamu mesti ada kipas shilling kan? Samalah. Cuba kamu lihat pada kipas shilling kamu sekarang. Kamu bayangkan kalau kamu letakkan satu titik di bahagian hujung bilah tu, bila di-on-kan kipas tersebut, bentuk apa yang terhasil? Bentuk bulatan kan? Tu kipas. Ada lagi. Lepas ni kita bagi contoh lagi. Yang risau. Banyak contoh kita Okey, ni dia. Basikal. Katakan contoh kat sini, kita ada Amir Danish. Okey, Amir Danish, dia naik basikal. Okey, naik basikal waktu petang, riadah. Okey. Bila beriadah, dia bawa lah basikal dia kan. Di atas jalan raya. So, sekarang ni, boleh tak kamu cuba? Okey, sekiranya titik P ini berada di tengah-tengah roda basikal ini, apakah bentuk lokus yang terhasil apabila Amir menggerakkan basikal tersebut? Apa bentuk dia? Titik P itu berada di tengah-tengah roda itu, di tengah-tengah tu. Bila basikal bergerak, bentuk apa yang kamu dapat?
Agak-agak bentuk apa? Bentuk bulat. Lagi? Saya nak 3 jawapan sekurang-kurangnya. Kena respon lah. Cuba respon. Bentuk apa? Kawan kita dah sebut bentuk bulat. Yang lain? Lim Jia Jin, boleh cuba. Danish, Anik. Salah tak apa, kita belajar kan. Proses pembelajaran ni. Bentuk apa? Kesian kawan kita yang sama je yang jawab. Kawan-kawan yang lain tak nak bantu. Nur Ain, Jun Hong Tan, Tan Jung Hong. Shudi Shua ke? Okey, tak apa, tak ada. Kita teruskan. Okey. Jadi bentuk apa yang kamu akan dapat? Okey, di sini. Okey, ingat roda ini berada di tengah ini. Okey, dia tidak berada di hujung tayar ini. Jadi, bila basikal ini digerakkan, dia akan membentuk satu garis lurus sebab yang di tengah-tengah ni dia tidak akan berpusing. Dia akan bergerak, dia akan stay, dia akan orang kata apa? Dia fix, dia tetap je kat situ. Dia tak berpusing tapi dia bergerak dalam keadaan lurus. Dia akan membentuk apa sebenarnya ni? Dia akan membentuk satu garis lurus. Okey? Satu garis lurus mengufuk. Okey? Bukan bulatan nampak tak? Nampak macam senang tapi tak apalah, sekurang-kurangnya ada kawan kita yang cuba Kalau boleh kelas kita janganlah terlalu senyap sangat cubalah bersuara juga. Okey? So kita akan dapat satu bentuk garis lurus mengufuk sebenarnya, bukan bentuk bulatan. Kecuali kalau kamu letak titik P kamu di sini. Okey, bila kita letak titik P kat sini, bila kita gerakkan basikal, dia akan membentuk satu bulatan lah kan. Okey? Tu konsep dia, okey? Tak apa. Kita bagi contoh seterusnya. Okey. Sekarang kita ada seorang budak yang sedang bermain buaian, okey? Nampak kat sini? Buaian, okey? So buaian ni dia main. Biasalah bila nak main buaian ni dia tak akan bergerak sendiri kan. Kita kena tolak guna kaki. Daripada belakang betul ke depan, nanti dia bergerak lah. Kalau nak makin laju makin kuat lah, kita kena buat hayunan, betul? Sekarang ni bentuk apa yang kamu dapat ni? Titik P ni dekat dia punya bawah tempat duduk dia ni, bila bergerak dia turun ke bawah. Dia akan membentuk apa? Locus dia bentuk apa? Ingat locus tu adalah laluan titik itu. So titik ni bergerak, ni laluan dia. So bentuk apa dia ni? Kamu nampak lah kat sini. Daripada sini kamu dah boleh tahu dah jawapan dia sebenarnya. Cuma sekarang saya nak kamu namakan dia. Bentuk apa kelas? Bentuk apa? Okey, betul bentuk lengkung. Samalah locus dia adalah bentuk lengkung lengkung ataupun lengkok dua-dua diterima. Okey? Setakat ni ada soalan tak nak tanya? Untuk basic ni biasanya tak terlalu sukar sebab dia TP1, sepatutnya tidak ada masalah. Kalau ada masalah kamu boleh terus respon Okey. Kemudian kita nak pergi contoh yang seterusnya. Ni dia. Kita ada sebuah pesawat kapal terbang
yang baru sahaja nak berlepas. Okey, sekarang titik P dia di bahagian muncung kapal terbang kamu ni. So, bila dia berlepas, dia akan membentuk satu garis. Garis apa ni? Garis apa? Mengufuk. Okey, garis. Kena sebut dengan detail Garis lurus mengufuk. Ada lagi jawapan lain? Ha, ada lagi jawapan lain selain daripada garis lurus mengufuk? Terima kasih Yang respon ni siapa Ani Ani Ashraf. Okey, ada lagi tak? Seorang. Kapal terbang itu berlepas, dia membentuk satu apa? Pada bahagian muncung hadapan kapal terbang tersebut. Imajinasilah. Kamu bayangkan, okey, bila dia berlepas, dia macam mana? Bentuk dia tu apa? Wah, agak sendu kelas ni. Okey, bentuk apa kelas? Okey, tak apa, kita respon. Cikgu respon lah Okey, garis lurus mengufuk. Okey. Garis lurus ni dah betul. Mengufuk ni salah sebab apa salah? Okey, cuba kamu tengok P kamu ni kan. Bila P kamu ini, okey, dia bergerak, dia berlepas, dah betul garis lurus. Tapi ini apa dia bentuk dia ni? Apa nama dia ni? Garis lurus apa nama dia? Kita ada garis lurus mengufuk, kita ada garis lurus mencacang, kita ada satu lagi nama dia, garis lurus. Lengkuk. Okey, kalau lengkuk dah ada lengkungan. Tapi ni dia tak ada lengkungan. Apa nama dia? Mencacang. Mencacang salah. Mencacang dia menegak macam ni. Ha. Apa nama dia? Siapa dapat respon ni nanti buka sekolah nanti cikgu belanja dia makan waktu rehat. InsyaAllah. Menegak salah. Menegak inilah mencacang. Mengufuk macam ni. Sorry, tak straight tapi dia macam tu lah. Dia macam ni. Dia garis lurus mengufuk, mendatar. Apa nama dia ni? Garis lurus apa? Siapa boleh respon? Sesiapa sahaja. Kita ada ramai ni. Aisyah, Sofia kan, Amir, Anik, Danish, Tan Jung Hong, Lim Jia Jin, Nurain, Nurin, Sandra, Sasha. Apa nama dia? Yang terakhir ni cikgu takkan bagi. Cikgu nak kamu fikirkan apa nama dia. Dia adalah garis lurus, tapi garis lurus apa? Okey, tak apalah. Tak ada yang cuba. Mungkin ada yang sedang mencari. Tak apa. Okey, cikgu jawabkanlah So, ini adalah namanya garis lurus. Garis lurus apa? Garis lurus men 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 menyambung. Kurang tepat.
menerus. Kurang sesuai, kurang tepat. Men, men, men. 3, 2, 1. Okey, tamat. Tak apa, cikgu bagilah ada yang jawab menerus, menyambung. Jawapannya adalah ni dia. Garis lurus mencondong. Okey. Mencondong ataupun garis lurus condong. Okey. Ada 3 garis lurus. Yang pertama mengufuk, yang kedua mencacang dan yang ketiga mencondong. Okey. Kena ingat ni cikgu ulang sekali lagi. Kita ada 3 garis lurus mengufuk, garis lurus mencacang dan garis lurus mencondong. Nama dia macam pelik sikit tapi itulah jawapan dia. Okey. Okey, sekarang ni cikgu ada soalan kan kita ada mungkin kamu pernah dengar saintis yang bernama Isaac Newton kan. Dia yang menemukan teori apa dia? Graviti, betul ke? Di mana pada suatu hari cikgu lukis sikit lah pada suatu hari dia berjalan dan dia duduk di bawah pokok. Kebetulan pada pokok tu ada buah Okey, dan dia duduk di bawahnya. Okey, ni Isaac Newton Okey, Isaac Newton duduk kat bawah, tiba-tiba nak dijadikan cerita buah tu jatuh, berdebum. Taklah kena dia, mungkin jatuh kat depan dia lah Okey, jatuh kat bawah. So tiba-tiba dia terfikir tentang teori graviti kan. So soalan cikgu, apabila buah ini jatuh ke bawah, apakah bentuk lokus yang terbentuk? Okey, bentuk lokus dia apa dia? Kamu kena sebut dengan penuh dengan detail. Garis lurus. Garis lurus saya pula yang tersilap. Okey, betul. Garis lurus mencacang ataupun boleh buat garis lurus menegak pun boleh, tiada masalah. Okey. Ni lah. Okey, buah jatuh kat bawah. Banyak lagi lah. Boleh tak? Yang ada ni, kalau boleh, setiap seorang cuba bagi cikgu satu contoh dalam kehidupan harian kita yang kita boleh kaitkan dengan lokus. Okey, kita ada 9 orang, ada 8 orang. Boleh tak bagi pada cikgu? Cikgu nak tahu jugalah jawapan kamu. Cikgu bagi masa lah untuk kamu berfikir. Cikgu bagi masa 3 minit. Cuba kamu fikirkan dan cuba kamu bagi tahu cikgu. Okey, 3 minit lepas tu nanti baru cikgu tanya. Fikirkan. Bolehlah tengok sekeliling kamu ni, apa dia yang kamu boleh gunakan yang melibatkan lokus dalam kehidupan harian kita. Okey, bagi tahu contoh, kemudian namakan dia. Okey, tolonglah. Kita ada ramai ni. Takkanlah seorang pun tak boleh. Mesti boleh punya, insyaAllah. Okey, 2 minit lagi. Satu minit. Okey, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, seorang. Okey, Aisyah. Kita mula dengan Aisyah dulu. Aisyah, apa contoh lokus dalam kehidupan harian kita? Situasi kehidupan harian. Aisyah, boleh respon sekarang.
Okey, tak apa, kita pergi pada nama seterusnya, Amir. Apa dia Amir? Aisyah nanti kita pergi balik. Amir Danish. Amir ada tak ni? Amir tak ada. Anik, okey Anik. Anik Ashraf. Apa contoh? Locust. Bom? Okey, bom jatuh dari bumi. Planet mana bom tu datang? Okey, so bentuk apa kamu dapat kalau bom tu jatuh dari bumi? Locust garis lurus mencacang. Okey, betul. Terima kasih Anik. Tapi bom jatuh dari bumi ni bukanlah orang kata apa? Perkara yang sering berlaku okey. Tapi ada juga dalam kehidupan kita. Betul lah tu. Tu biasanya berlaku di negara-negara yang sedang berperang lah. Contohnya macam di Gaza di Palestin contohnya. Dan di negara-negara lain lah yang terlibat dalam peperangan. Okey, terima kasih ni. Okey, Danish. Apa jawapan kamu? Danish Razik. Tak tahu. Macam mana boleh tak tahu? Ha. Okey, tak apa, Danish. Cuba fikirkan. Okey, Tan Jun Hong. Tan Jun Hong. Bentuk apa? Bentuk apa? Contoh apa yang kamu boleh bagi? Banyak. Dah buka mic dah tu, cuma tak ada suara ni. Tan? Okey tak Tan? Dapat tak? Ada tak? Tan, tak apa Tan. Teruskan Tan. Salah pun tak apa. Yang penting kita cuba. Dia tutup balik mic dia. Okey, tak apa. Lim Jia Jin. Apa contoh yang boleh kita dapat daripada kehidupan seharian kita ni? Contoh locus. Banyak. Contoh yang mudah pun tak apa. Tak perlu yang complicated. Pen jatuh. Okey, pen jatuh dia dapat apa dia? Bentuk apa locus? Ya, terima kasih. Betul. Bukan tak boleh. Boleh je nak bersuara tu. Terima kasih Lim Jia Jin. Okey, pen jatuh ke bawah. So dapat bentuk garis lurus mencacang. Okey, Nur Ain. Ni saya nak bagi satu-satu Nur Ain Nazri. Apa contoh dia lagi? Banyak. Sekarang ni pun malam tadi apa yang berlaku? Pagi tadi sebelum subuh. Dekat sinilah kat tempat kamu saya tak pasti. Nur Ain. Ada tak Nur Ain? Nur Ain Nazri. Okey, tak ada. Sekarang kita pindah ke bawah dulu. Nurin Wahida. Apa contoh lagi yang boleh kamu keluarkan? Apa dia? Wow. Tengok bola ni. Okey, bola yang dijaringkan. Bola tu ditendang betul? Oh, bola jaring. Okey, bentuk apa? Bagus. Yes, betul. Betul. Bentuk melengkung. Okey, good. Contoh yang baik juga. Okey, seterusnya Sandra. Sandra, I'm not sure. Sandra. Yes, Sandra. Contoh apa? Saya check nama dia. Bukan nama dia sebenarnya ni. Tak ada Sandra kat sini. Tak pasti ni siapa. Nama dia kat situ dia tulis Sandra Kumar. Mungkin dia guna email personal ni. Ataupun email keluarga.
Tak ada juga. Okey, tak apa. Okey, Sasha. Apa contoh yang kita boleh keluarkan daripada kehidupan harian kita yang melibatkan locus? Sasha, are you here? Adakah nama dia Sasha? Yes. Sashanya Vignaswaran. Okay, tak ada juga, tak respon. Okay, Shudi Shua. Boleh bagi contoh tak? Ada tak contoh yang kamu boleh keluarkan? Shudi Shua. Tak respon. Okay, tak apa. Aisyah, dah dapat dah? Contoh. Boleh. Hujan. Okay, bentuk dia apa? Betul. Garis lurus mencacang. Sekiranya tidak ada angin, so dia akan turun dalam keadaan bentuk garis lurus mencacang. Boleh je, bukan tak boleh. Terima kasih Aisyah. Dan juga kawan-kawan lain yang respon. Okey. Kenapa cikgu tanya? Sebab cikgu nak kamu terlibat dalam PDPR ni. Tak ada cikgu je yang bercakap seorang-seorang. Okey? Cubalah belajar bercakap. Sebab apa kebaikannya PDPR secara atas talian ni? Salah satunya boleh membantu kamu untuk belajar bercakap. Sebab dalam kelas, bila cikgu panggil pergi depan, mungkin tak semua boleh. Mungkin ada yang malu. Tapi kalau dalam PDPR ni atas talian, takkan malu juga. Tak nampak muka pun, hanya keluarkan suara. Daripada sini kamu boleh belajar. Okey, pengucapan awam. Belajarlah. Okey, supaya jadi semakin baik. Sebab nanti kamu naik tingkatan 4, 5, belajar luar, belajar di universiti, college, banyak assignment melibatkan kamu kena bercakap, membentang. So sekarang kalau kamu tak belajar bercakap, macam mana kamu nak membentang kan? Kalau kamu rasa kekok, rasa malu. So belajar daripada sekarang tak rugi pun. Okey. Ya, kenapa Danish? Ni. Nampak macam nak respon tadi. Okey, tak apa. So kita teruskan lagi. Satu contoh lagi sebelum saya akan bagi kamu satu. Okey, tak apalah, saya terus bagi pada kamu. Okey, satu link satu pautan saya nak kamu cuba jawab Kemudian nanti saya akan share markah kamu dalam kita punya Google Meet ini. InsyaAllah 3 soalan sahaja berbentuk objektif. Sepatutnya kamu boleh jawab sekurang-kurangnya betul 2 daripada 3 sepatutnya lah. Okey, kamu boleh tengok pada bahagian mesej kat dalam Google Meet ni. Okey. Okey, tak tahu mic rosak. Okey, tak apa. Sorry Tan, cikgu tak baca tadi mesej ni. Okey, tak apa. Tak tahu cikgu. Okey, tak apa. Shudi Shua. Okey. Cuba jawab. Cikgu dah masukkan satu link biru tu. Cuba kamu jawab. Ada tiga soalan saja berbentuk objektif, aneka pilihan. Okey, cuba masuk. Boleh masuk tak? Cuba respon. Boleh masuk tak? Okey, cuba jawab. Kalau boleh masuk, cuba jawab Kalau boleh masuk pun respon. Saya nak tengok. Boleh masuk ke tak? Kalau tak boleh, saya terpaksa batalkan lah. Okey, boleh. Shudi, cuba jawab Shudi Shua. Terima kasih Shudi Shua sebab respon. Okey, cuba jawab. Nanti saya akan lihat markah kamu daripada 3 tu berapa kamu betul? Syafik 25 Ogos.
Aisyah dah jawab. Okey. Aisyah dah jawab Kita dah ada seorang. Aisyah dapat 2 daripada 3 2 daripada 3 yang betul. Okey. Ada lagi tak? Baru seorang jawab ni. Cuba jawab. Kita ada 9 orang ni. 1/3. Anik. Kenapa dia tak keluar kat sini? Ramai dah jawab. Okey, bagus. Cikgu cek. Okey, kita ada Aisyah dapat 2. Nurin, okey, dapat 3. Okey, bagus. Anik dapat 1. Nanti kita semak balik kat mana kesalahan kamu. Syudishwa dapat 2. Okey, bagus. Anik dapat 1. Okey, tak apa. Lim Jiajin dapat 2. Okey, betul. Ramai yang dapat 2 ni Seorang dah dapat 3. Fumak. Okey, lagi. Takkan sikit ni je. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang je yang jawab ni. 30 orang dah. Okey, lagi. Cuba lagi. Yang belum jawab tu. Kita dah ada lebih kurang berapa orang je ni yang dah jawab? 30 orang 30 orang pula dah. Kita ada Tan Jung Hong. Dapat 1 sahaja betul. Okey, tak apa. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru 6 orang ni. Mana Anik dah? Okey, Anik dah ada. Siapa lagi yang tak ada ni? Nurin dah ada. Danish belum lagi jawab. Nur Ain. Sasha belum jawab lagi. Okey, kita dah ada 32 orang. Kita dah ada lebih daripada berapa orang ni? Kita ada Anik, kita ada Aisyah, Nurin, Anik, Syudishwa, Lim Jiajin, Tan Jung Hong. Ain. Okey, Ain baru jawab dapat 2. Okey, bagus, betul. Okey, Danish pun dapat 2. Okey, bagus. Kebanyakannya dapat 2. Okey, bagus So 32 orang dah. 32 orang dah. So dah ramai. Saya rasa hampir satu kelas yang masuk Google Meet dah jawab. Okey, kita akan semak Jalan kerja pula dah. Kita akan semak Saya ni sekali lagi. Okey, 32 orang. Semualah ni termasuk kelas malam tapi seorang je yang berjaya mendapat semua betul Nurin je Yang lain dapat 2. Okey, bagus juga. Baguslah seorang ada 2 orang dapat 1 Tak apa, kita semak sama-sama boleh tengok pada kamu punya paparan ni. Okey. Nampak tak? Kalau tak nampak boleh bagi tahu Okey, kita ada hujung pengelap soalan yang pertama. Kita ada hujung pengelap cermin kereta yang sedang bergerak so pada cermin kereta tu dia ada pengelap kan. Kat cermin kereta tu ada pengelap ataupun wiper kan. Wiper So wiper tu bila bergerak dia membentuk apa dia? Dia akan membentuk lengkuk kan. So itulah jawapannya, lengkuk dia akan membentuk lengkuk. So kalau tengok kat sini ramai yang salah di sini kita kat sini kita salah Syudishwa kita kena tahu wiper yang ada pada kereta kat depan tu bila hujan tu dia bergerak kan. Di bahagian hujung tu cuba kamu bayangkan bila dia bergerak dia akan membentuk satu lengkuk. Okey? Lengkuk ataupun lengkung lah bergantung kepada jawapan yang diberi. Okey? Syudishwa, Lim Jiajin dan juga Tan Johor dan juga Danish salah soalan 1 ni, tak apa. Okey, soalan 2. Bendera Malaysia dinaikkan apabila lagu kebangsaan dinaikkan. Ni kena imajinasi lah. Contohnya masa perhimpunan rasmi di sekolah. So biasanya dulu, sekarang saya tak pastilah, tapi dulu-dulu bila kita nyanyi lagu Negaraku pada hari Isnin perhimpunan rasmi, bendera Malaysia tu akan dinaikkan daripada bawah naik ke atas. Okey, bila dinaikkan kamu akan dapat apa dia? Dia naik straight je, garis lurus. Okey, garis lurus mencacang. Okey. Kat sini saya perasan semua dapat betul kecuali Anik dan juga Tan Jung Hong ingat bendera Malaysia tu kita naikkan dia ada tiang kan. So dia akan naik straight je, lurus je ke atas. Dia membentuk satu garis lurus mencacang
So itulah jawapan dia lah yang sepatutnya. Dan yang ketiga, kita ada hujung jarum jam sebuah jam dinding dari 6 pagi hingga 12 tengah hari. Okey, macam mana tu? Ramai juga yang salah ni. Ramai yang salah kat sini juga Aisyah salah, Anik pun salah, Ain pun salah kat sini. Okey. Dia macam mana tu soalan dia tu? Saya ulang sekali lagi. Hujung jarum jam sebuah jam dinding dari 6 pagi hingga 12 tengah hari. Jawapan dia sepatutnya semi bulatan. Kenapa semi bulatan? Okey, ini sebab dia Saya tunjukkan di sini Okey, boleh. Ni dia 6 pagi hingga 12. So kita ada jam. Kita ada jam. Okey. Kemudian kita ambil jam 6 pagi sampai pukul 2, 12. Okey, katakan jarum jam tu kat sini So soalan dia tadi, dia kata apa? Hujung jarum jam sebuah jam dinding. Okey. So hujung jarum jam tu, okey, ni jam tu. Okey. Dia bergerak. Okey. Bergerak daripada 6 pagi. Daripada 6 pagi. Ni dia. 6 pagi. Dia bergerak sampai pukul 12 kat sini. So kamu boleh nampak lah bentuk apa dia ni. Semi bulatan tu maksud dia 6 pagi sampai pukul 12 tengah hari. Jadi ini pun kalau yang masih tak tahu lagi tengok jam, ni pun bahaya juga Kalau ada soalan yang macam ini masuk, sangatlah berbahaya kalau kamu tak tahu melihat jam dinding contohnya ataupun jam tangan. Okey. Setakat ni untuk hari ni cikgu rasa ini sahaja. Ada soalan ke setakat ni? Nak tanya untuk hari ni ini sahaja. Kamu hanya didedahkan dengan lokus dalam kehidupan harian kita saja. Itu sahaja untuk hari ni. Kelas seterusnya nanti baru kita akan pergi topik yang lebih mencabar yang melibatkan penggunaan jangka lukis. Tapi biasanya kamu suka ni bab-bab ni, melukis ni. Okey? Okey, ada soalan tak? Tak ada. Okey. Sekiranya tidak ada, saya stop kelas kita hari ini di sini. Okey? Saya stop di sini. Lepas ini saya akan sharekan video dan juga slide ini dalam group lah dan kamu boleh buat sedikit nota lah mana-mana bahagian yang kamu rasa kamu nak salin. Okey? Allahu Akbar. Bateri dah habis. Bateri nak habis sorry So kelas kita sampai sini saja untuk hari ini. Mudah-mudahan dapatlah sedikit ilmu tentang lokus pada hari ini. Sekiranya tidak ada soalan lagi, saya stop kelas kita kat sini dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Terima kasih kepada kamu semua yang hadir pada hari ini. Jangan lupa isi kehadiran bagi yang belum isi. Dan insya-Allah jaga diri baik-baik. Minggu depan kita jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.